Pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung lagi dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin, iaitu di bawah tajuk kelebihan salat dan memeliharanya dan ancaman azab bagi orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya, dan Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini surah Al-Ankabut ayat 45, di mana Allah Ta'ala menyatakan berkenaan dengan objektif kenapa disyariatkan salat, di mana seseorang yang mendirikan salat dengan sempurna, dengan khusyuk, maka ia akan dapat menjadikan salat itu sebagai perisai, pencegah daripada diri dia untuk dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maknanya salat itu dapat untuk kita jadikan sebagai perisai dalam kita nak menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap syariat yang Allah tetapkan, di sana ada objektif yang tersendiri. Jadi antara objektif solat itu sendiri ialah untuk supaya kita sentiasa memelihara diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang ini solatnya macam mana? Solat yang sempurna dan solat yang khusyuk. Kalau tidak, seseorang itu dia masih lagi boleh melakukan perbuatan mungkar, keji, dosa kepada Allah, kerana solatnya itu solat yang tak sempurna. Itu sebab kita nak pastikan solat kita itu solat yang betul, yang ikhlas, yang sempurna, dan solat yang kita dapat fokus khusyuk kita dan terhadap apa yang kita hadapkan wajah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul a'mali afdal?" Qala, "As-salatu ala waqtiha." "Thumma ay?" Qala, "Birrul walidain." Qultu, "Thumma ay?" Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Maksudnya, apakah amalan yang paling utama? Baginda bersabda, solat pada waktu, yakni pada awal waktunya. Itulah solat, itulah amalan yang paling utama, yang paling afdal, yang paling baik. Aku bertanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian lepas pada solat pada waktunya, baginda bersabda, berbakti kepada kedua orang
ibu dan bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa pula baginda bersabda jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara amalan yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang lah kan. Tapi nak sebut rankingnya, yang pertama sekali ialah salat pada awal waktu. Ini yang paling utama tuan-tuan. Itu sebab jangan sampai kita melengah-lengahkan waktu solat. Kerjakan solat dulu sebab dia penting. Kenapa kita dahulukan solat? Sebab dia amalan yang penting. Amalan tu amalan yang penting, maka dah tentu kita akan laksanakan dulu daripada yang tidak penting. Jadi kita kena jadikan dia sebagai amalan. Kalau kita dah jadikan sebagai amalan, insya-Allah kita akan dapat jaga solat kita tu di awal waktu. Tapi kalau kita buat indah tak indah saja tuan, itu yang jadi tangguh kan, melengah-lengahkan dulu, nanti dulu, kemudianlah, awal lagi lah, ada lagi masa dan seumpamanya. Maka inilah sebenarnya bisikan daripada syaitan qarin, yang membisikkan kejahatan, membisikkan sesuatu yang tak elok untuk kita lakukan. Jadi kita ikut dah cakap syaitan tuan-tuan, qarin kita ni lah, qarin yang duk selalu ikut kita tu. Dia membisikkan sesuatu yang tak elok. Dia suka suka untuk kita melengah-lengahkan waktu solat tuan-tuan. Itu bila dah masuk waktu, solat dulu kan, kemudian barulah kita sambung urusan kerja yang lain. Solat dulu tuan-tuan. Itulah yang lebih afdal dalam kita nak melakukan amalan ya. Yang keduanya ialah barulah berbakti kepada ibu dan bapa. Solat ni hubungan dengan Tuhan tuan-tuan. Kita dulu dengan Tuhan. Allah adalah yang paling utama. Allah didahulukan. Allah didahulukan. Walaupun hari ini dah tak dengar lah, rakyat didahulukan dah tak dengar dah nampak ni. Sebab rakyat kena dululah. Jadi nak sebutnya Allah didahulukan, apa-apa pun tuan-tuan kan. First Allah, kemudian barulah ibu dan bapa kan, ibu dan bapa. Anishkurli wali walidai kan, Allah kata hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kepada Allah, kemudian barulah kepada ibu dan bapa. Nombor 2. Itu sebab rankingnya nombor 2, berbakti kepada ibu dan bapa. Kemudian barulah yang ketiganya ialah berjihad di jalan Allah. Itu sebab seseorang bila mana dia masih ada ibu dan bapa, dia kena minta izin kepada ibu dan bapa dia untuk dia keluar berperang. Kalau ibu bapa dia tak izinkan, dia tak boleh keluar berperang. Tak boleh tuan. Kalau ibu bapa dia masih memerlukan khidmat dia di rumah, maka dia kena berkhidmat untuk ibu dan bapa dia. Kena pastikan dulu ibu dan bapa dulu, barulah boleh kita keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 3 amalan penting lah, yang paling utama yang kita nak laksanakan hidup kita, insya-Allah. Kemudian Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beza antara seseorang dan syirik serta kufur adalah meninggalkan salat. Maknanya tuan-tuan, orang yang tidak salat adalah orang yang termasuk di kalangan orang yang kufur, yang syirik sebenarnya. Hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia seorang yang kufur tuan-tuan, sebab dia tidak salat. Sebab orang yang beriman, dia menyembah Allah, dia mentauhidkan Allah, dia mentaati perintah Allah,
Jadi seorang yang tak salat tu maknanya dia ni bukan Islam lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi kita juga dia Islam lagi. Kita masih lagi makna kata menyembahyangkan jenazah dia walaupun dia meninggal dunia, walaupun dia tak solat tuan. Walaupun dia tak solat. Ada kat mana? Dekat Pulau Pinang ada. Di Pulau Pinang dia tidak membenarkan jenazah yang tak solat itu disolatkan di masjid. Masjid di Pulau Pinang tu ada satu masjid tuan, dia tidak membenarkan sesiapa yang tak solat semasa hidup dia disolatkan di masjid. Mana kalau nak solat di rumah dia, tak boleh dibawa di masjid. Ialah masih hidup dia tak datang masjid, mati baru dibawa ke masjid tuan. Oh, padan muka. Jadi tak boleh bawa ke masjid, nak solat di rumah dia. Itu balasan daripada hukuman lah, ancaman lah untuk orang yang tak solat ni. Jadi jangan dibawa ke masjid lah tuan. Duduk depan sekali tu selama ni tak pernah datang masjid, duduk belakang pun tidak, tiba-tiba dah mati duduk depan sekali pula tu. Ini memang tak layak tuan, memang tak layak sebenarnya. Elok juga tu kalau kita pakat-pakat macam tu tuan. Masjid memang tak benarkan yang tak pernah solat ni, tak datang masjid, solat pun tidak. Jangan datang, jangan bawa dia ke masjid. Solat kita mungkin kalau solat dia juga, kalau tak solatkan dia, kita pula jadi berdosa pula. Fardu kifayah lah, tak dapat disempurnakan kan. Cumanya dari sudut itulah maknanya kita solat jenazah ni rumah dia. Lepas tu bawa pergi kubur lah tuan. Talqin pun tak payah lah kan. Sungguh tuan, orang macam ni nak talqin apa? Talqin pergi 100 kali pun tuan kena. Solat pun tidak. Malaikat datang. Walaupun dalam talqin, saya tak setuju lah talqin yang dia punya apa, perkataan ayat apabila datang kepada kamu 2 malaikat, jangan gentar. Dia makhluk seperti kamu juga, jangan gentar. Makhluk macam kita tak, dia lain tuan. Dia datang dengan urusan yang datang daripada Allah. Dia datang tuan, dia ada urusan dengan kita. Kalau kita dapat jawab soalan dia, selamat kita. Tak dapat jawab soalan dia, boleh kita nak lawan dia. Dia pun makhluk macam kamu juga. Rasa yang ni kena padam lah. Ayat jangan gentar. Jangan gentar. Mana dia gentar? Gentar lah tuan, pasal amalan tak cukup. Amalan tak cukup tuan. Jadi ni pun satu hal talqin ni pun kena tengok balik lah. Kena tengok, ubah balik dia punya wording itu kan, dia punya ayat-ayat itu pun kena ubah. Ini semua orang dulu kita buat tuan. Talqin itu sebagai suatu bentuk yang diolah tuan. Dia bukan satu perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan, dia diolah saja. Jadi kita boleh modify bukan kita nak kena ikut sebiji daripada itu tapi yang paling penting juga saya rasa ialah yang penting je tazkirah untuk orang yang hidup tu. Itu yang penting. Maknanya kita punya ayat-ayat dalam talqin tu menjurus kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup. Ingatkan mereka akan mati satu hari nanti. Yang tu boleh memberi manfaat kan. Makna talqin tu makna kata dari sudut tazkirah untuk orang hidup memberi manfaat. Tapi untuk orang yang dah mati tak ada manfaat lagi dah, kecuali doa daripada anak yang saleh. Kemudian juga kalau dia ada pernah sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan doa daripada orang ramai doa supaya dia Allah ampunkan. Itu saja tuan. Antara yang memang tak ada khilaf di kalangan ulama lah. Adapun hadiah suratul Fatihah itu semua ada khilaf lah. Tapi kalau kita ambil hak yang tak khilaf tu, hak yang itulah yang boleh menyelamatkan dia lah. Di talqin pun kalau kita ajar pun tuan, tak ada apa sebenarnya. Tapi yang kita nak
punya kita nak apa, target kita ialah yang masih hidup, yang ada sekeliling, yang duduk dengar tu tuan-tuan, hak yang tu yang kita kena beri tazkirah. Sebab ada yang datang tu pun bukan dia baik sangat pun, kan? Jadi maknanya tazkirah untuk orang hidup lah tuan-tuan, ya. Untuk orang hidup itu kita kena modify balik lah. Imam-imam kita, jabatan agama dia kena tengok balik talqin tu lagu mana, ubah sikit, bagi elok sikit tu punya tu sikit, ini tak, ini tu kira nak haramkan orang je, kan? Dia nak kira orang kata apa, nak cantai ustaz je dia ni, tak ada tauliah, tak ada mengajar, tu kerja apa tu sebenarnya, hampa lah kena buat pada tu, kan? Jadi supaya dakwah tu sampai, dakwah kita untuk orang yang hidup tu semua, betul. Sama jugalah tahlil, kan? Jangan kita duk tahlil saja. Sebelum tahlil tu apa salahnya tuan-tuan? Bagi tazkirah dulu 10 minit kepada yang datang tu, setakat tahlil tu tak edit tuan-tuan. Tazkirah tu penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah kamu, dan tetaplah kamu memberi peringatan, sesuai peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Itu dia sebenarnya. Jadi maknanya begitu. Itu buat kerja-kerja yang tak tazkirah tu penting tuan-tuan. 10 minit cukup kan? Kita nak sedarkan yang hidup ni tuan-tuan, yang hidup ni yang masih lalai, lalai tuan-tuan, yang tak pergi masjid surau ni tuan-tuan, yang jenis-jenis lagu ni main makannya, bak makan dia dulu, bukan bak makan ada tuan-tuan. Memang orang jemput makan datang, jemput ceramah tak datang je, kan? Ceramah tak datang, makan tu sebab kita ni kena buat juga makan tu, nak bagi mereka datang, kan? Tu jamuan disediakan tu sebab orang buat, di surau masjid ceramah, kan? Jamuan disediakan pasal apa? Nak tarik orang datang tu. Jamuan tu pula jamuan kambing godek lagi, kan? Punya nak tarik orang datang tuan-tuan tu. Sampai dulu sekali kadang-kadang jamuan tu dia punya perkataan jamuan lebih besar daripada ceramah, kan? Ceramah tu kecil sikit, tak apa, jamuan tu dibesarkan sebab nak highlight supaya orang datang. Sampai begitu sekali nak ajak orang datang masjid tuan-tuan, nak kena buat makan dulu. Tak apalah tu, itu semua strategi tuan-tuan, penting. Dan yang penting datang dengar, kan? Dengar dulu, yang penting dengar. Kemudian nak terima atau tidak, itu nombor 2, yang penting dengar dulu. Itu penting tuan-tuan. Tazkirah itu penting bagi orang dengar. Itu sebab kita kena selitkan tazkirah pada masa kita buat tahlil, pada masa kita talqin dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kita kena selitkan tazkirah untuk orang yang hidup tu, orang yang hidup, insyaAllah. Itulah yang boleh memberi manfaat, sebab Allah sebut dia memberi manfaat kepada orang beriman. Tazkirah ni tuan-tuan memberi manfaat, insyaAllah. Baik. Muslim meriwayatkan daripada Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasrati sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darjatan wa hatta anka biha khati'atan." Maksudnya, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud, kerana tidaklah engkau melakukan sekali sujud melainkan Allah akan meninggikan darjatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu. Jadi Nabi kita SAW suruh kita memperbanyakkan sujud, maknanya solat. Kan solat ni betul kita kena lakukan daripada masa ke masa ni tuan, perbanyakkan sujud kita kepada Allah. Makna solat-solat sunat pula, kalau setakat solat fardu 17 rakaat, 17 kali sujud, 17 kali 2 lah, 34 sujud. Jadi kita kena perbanyakkan lagi sujud dengan kita melaksanakan solat-solat sunat yang lebih-lebih lagi yang muakkad tu.
yang dituntut sangat, yang dituntut sangat, yang Nabi tak tinggal lah. Umpamanya antara solat sunat tahajud, tuan-tuan, tahajud tu kita buat lah 8 rakaat ke 12 rakaat ke, tak kira lah tuan-tuan berapa rakaat tu. Kemudian solat sunat duha, solat sunat witir, ini semua tuan-tuan yang ni, kemudian juga yang mengiringi waktu dan seumpamanya. Jadi kita maknanya solat tu kita lakukan lah. Kalau boleh tinggal hak muakkad ni, tinggal kemudian tambah lagi lah solat-solat sunat mutlak ke apa benda kan, itu pun tak kisahlah tuan. Kita nak memperbanyakkan sujud dahi kita ni, sebab itulah waktu yang paling hampir kita dengan Allah. Hamba Allah kita ni, manusia ni tuan-tuan, bila masa kita dekat dengan Allah? Ketika sujud. Pada ketika sujud itulah Allah dekat dengan kita. Pada masa itulah sebenarnya untuk kita nak berdoa sangat-sangat digalakkan sungguh-sungguh lah. Kalau kita tuan-tuan, lebih-lebih dia biasanya lah solat kita bila sujud itu terakhir kan, kita punya sujud yang terakhir dalam solat tu kita selitkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada solat sunat, solat fardu pun boleh, solat sunat lagi-lagi lah tuan-tuan. Solat yang fardu, yang sunat tu, jadi yang akhir tu kita selitkan doa kita, minta apa kita nak minta lah. Cuma kalau dari sudut sunnah ni juga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia berdoa ketika sujud yang terakhir, dia baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mana minta Allah keampunan, minta keampunan. Itu sebab tuan-tuan, doa minta ampun ni merupakan doa yang paling afdal. Sebab kita ni banyak dosa kan. Ya Allah, ya Tuhan, aku telah melakukan kezaliman yang banyak pada diriku, dan tidaklah sesiapa yang boleh memberi keampunan melainkan Engkau. Maka ampunlah dosa-dosaku di sisi Engkau, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi maknanya sujud kita minta ampun. Minta ampun ni tuan-tuan memang sesuatu yang kita kena minta selalu lah tuan-tuan. Jangan kita lupa. Apatah lagi kita berdoa dengan sayyidul istighfar, perlu kepada istighfar tu, mohon keampunan tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan, baca sekali waktu pagi, baca sekali waktu petang. Dan kalau kita mati di antara waktu-waktu tersebut, Allah pasti ampunkan dosa-dosa kita. Bila mana Allah ampunkan dosa kita, dah tentulah kita layak untuk masuk syurga lah. Baik. Jadi hadis tadi menggalakkan kita ataupun menyuruh kita untuk kita memperbanyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dapat kita ditingkatkan darjat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk kita menjadi hamba yang dekat, muqarrabin kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, dan ini merupakan suatu keadaan masa yang sangat-sangat terbaik untuk kita mohon doa kita kepada Allah pada masa itulah. Mintalah sesuatu yang kita nak minta kepada Allah pada masa sujud itu, sebab Allah hampir dengan kita. Baik. Muslim juga meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu,
Al-Aslami seorang khadam Rasulullah SAW dan dia termasuk Ahlus Suffah. Al-Aslami, Al-Suffah ni adalah orang yang duduk di, sahabat yang duduk di penjuru-penjuru masjid, tak ada rumah. Mereka sangat miskin, dia ada harta, cuma mereka hanya duduk bertumpang di masjid, duduk di penjuru-penjuru masjid. Itulah rumah bagi Ahlus Suffah. Miskin di kalangan para sahabat, tetapi mereka sangat hampir dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kalau mereka berdoa kepada Allah, doa mereka itu sangat diperkenankan oleh Allah. Dengan sebab walaupun mereka itu kurang dari sudut harta benda, tetapi mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga mereka ini sebenarnya tidak memikirkan keduniaan. Maknanya dunia bagi mereka ini tak ada apa sebenarnya. Maka memilih akhirat dengan mereka meninggalkan dunia, tak apa. Maknanya itulah keadaan mereka. Macam Rasulullah juga. Rasulullah ni tuan-tuan, dia memilih kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia. Walaupun dia boleh senang di dunia, Nabi boleh senang di dunia. Dan dia tidak halang untuk kita senang kat dunia, taklah. Tapi Nabi pilih untuk diri dia tak nak senang di dunia. Itu pilihan dia. Dan dia boleh pilih untuk senang di dunia, boleh, tak ada masalah, tidak ada larangan tuan-tuan. Tapi bagi dia tak pilih untuk senang di dunia, dia memilih kesenangan di akhirat lah. Itu sebablah Nabi hidup dalam keadaan yang cukup miskin, sederhana, sehingga diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, lebih sebulan dapur rumah baginda tidak berasap. Lebih sebulan tuan-tuan hanya makan al-aswadain, iaitu kurma dan air lah. Itulah makanan harian, pagi, tengah hari, petang dan malam. Lebih sebulan tuan-tuan. Daging tak ada nak dimasak, gandum tak ada nak dibuat, roti tak ada tuan. Bayangkan hidup Rasulullah. Rasulullah ni tuan-tuan, dia seorang pemimpin nombor 1, Perdana Menteri lah tuan-tuan, Presiden, raja lah kita. Kalau dia nak senang, dia boleh senang. Itu sebab tuan-tuan, jawatan itu sebab orang suka jawatan. Pasal apa? Jawatan tu boleh orang kata apa, ada power lah, ada kuasa ni kan. Dia boleh mengumpulkan harta benda, harta kekayaan dengan jawatan. Itu semua berebut tuan-tuan, mereka tu yang ada lebih ada kurang tu. Mereka berebut tu, mereka bergaduh tu pasal tak dapat tuan-tuan. Ni geng-geng Pak Malau, bukan Batak Ampang pun. Percakapan sama mereka, bukan sebab rakyat, bukan sebab orang ramai, bukan. Sebab tak dapat. Orang ni dapat lebih, dia tak dapat. Itu yang dia bau, dia nak cungkir, nak komplain tu komplain ni. Tuan-tuan, ini memang apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Sungguh. Tapi Nabi tidaklah. Nabi ni dia tak jadikan jawatan tu sebagai batu loncatan untuk dia mengumpul kekayaan, walaupun dia boleh buat. Bahkan Nabi pun tidur di atas tikar yang kasar. Yang Omar bila masuk tengok Rasulullah keadaan begitu, Omar menangis juga. Tengok badan baginda berbekas dengan bekas tikar. Badan baginda berbekas. Omar menangis dan Omar membandingkan Rasulullah ni tuan-tuan, dia sama macam Rom, Raja Parsi, Raja Habsyah. Dia punya kedudukan itu macam Raja Rom, Raja Parsi lah. Pasal dia pemimpin nombor 1 tuan-tuan di Madinah. Tapi hidup orang Raja Rom, Raja semua mewah tuan-tuan. Dia hidup di dalam istana yang mewah, segala macam ada tuan-tuan. Tilam yang empuk, Nabi tak ada tilam pun tuan-tuan. Menangis Omar melihat keadaan Rasulullah. Maka Rasulullah jawab apa? Aku memilih kesenangan akhirat daripada memilih kesenangan dunia. Nabi tolak kesenangan dunia sebab Nabi tahu kesenangan akhirat, kesenangan yang kekal abadi. Hak dunia ni tuan-tuan hanya sementara sajalah.
Itu sebab tuan-tuan, kita tak dapat senang di dunia pun tak kisahlah. Jangan terkilan sangatlah tuan-tuan. Tapi jangan kita tak dapat kesenangan di akhirat. Hak yang itulah yang kita terkilan kalau kita tak dapat. Kalau kita tengok orang duduk rumah besar, tak apalah tuan-tuan, dia dapat duduk tak kisahlah. Kita hanya mampu tengok sajalah, tak mampu beli. Ni kita rumah mampu tengok. Dia tengok orang ni lah, tak apalah, tak kisahlah tuan-tuan. Makna tak, jangan terkilan lah tuan-tuan. Tahu tak dapat rumah besar, tak dapat tinggal ataupun tak dapat pakai kereta besar pun tuan-tuan, jangan terkilan lah, tak kisah. Tapi kita kena fikirkan kesenangan kita di akhirat itulah. Yang tu yang kita nak, yang kekal abadi. Yang kesenangan tu tentu tidak ada turut bandingnya dengan kesenangan yang kita dapat di dunia hari ini tuan-tuan. Macam mana menang, macam mana senang pun di dunia, tak lebih senang di akhirat, lagi lebih lagi di akhirat. Yang inilah yang kita nak kena cari, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim meriwayatkan tadi meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni walaupun nama dia macam perempuan, tapi sebenarnya lelaki. Rabi'ah kan, Rabi'ah ni lelaki tau. Usama lelaki. Dia tak semestinya ada ta marbutah di akhir itu menunjukkan dia perempuan. Kita Rabi'ah boleh juga, betul, boleh juga nak guna nama itu kepada perempuan, tapi boleh dipakai pada lelaki pun tak masalah. Macam Hindun. Hindun ni ada juga yang namakan anak Hindun tu lelaki, ada juga yang menamakan Hindun tu perempuan, tak kisah. Dia tak ada masalah di situ. Hindun kan, Hindun. Jadi Rabi'ah di sini lelaki, Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah jadi Al-Aslami surah khadam Rasulullah SAW, dan dia termasuk Ahlus Sufah yang kita sebut tadi, yang sahabatnya duduk di penjuru masjid, yang tak ada rumah, harta tak ada, miskin, penumpang saja. Beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah qal aw ghayra dhalik qultu huwa dhalik qal fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maksudnya Al-Aslami kata, pernah aku bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengambilkan air untuk wuduk baginda. Kan khadam, jadi apa-apa keperluan Nabi akan dipenuhi oleh khadam lah. Mana kata pergi ambil air wuduk. Ialah air tuan-tuan, bukan macam kita hari ni kan, ada pipe air. Ni nak kena pergi ke telaga kan, kena pergi cari, ambil, bawa ke Rasulullah kan. Jadi baginda dan melayani keperluan baginda lainnya. Setelah itu baginda bersabda, mintalah kepadaku, kamu nak minta apa daripada aku? Kata Rasulullah kepada Al-Aslami. Tengok, aku berkata, aku memohon kiranya aku boleh menemani Tuhan di dalam syurga kelak. Itu dia tuan. Apa yang diminta ni tuan bukan minta dunia. Kalau kita minta apa selalu? Rezeki yang murah rezeki kan. Kalau kita minta doa, kalau orang pergi ke Mekah kan, doakan saya supaya dapat projek, supaya rezeki saya murah, panjang umur, sihat tu badan. Yang tu dunia. Dan itu semua adalah permintaan duniawi. Bukan kita tak boleh minta, tapi yang kita nak minta dunia saja, tak minta akhirat. Yang sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia minta akhirat, dia tak minta dunia. Itu dia. Sebab mereka tahu kelebihan akhirat mengatasi dunia tuan-tuan. Dia pun tahu lah, sebab mereka ditarbiah begitulah. Tengok dia minta apa?
aku memohon kiranya aku boleh menemani Tuhan dalam syurga kelak, tuan. Baginda berkata, adakah permintaan selain daripada itu? Ada lagi nak minta? Rasulullah itu kalau dia berdoa confirm makbul, mustajab, tuan. Rasulullah doa dia, doa seorang kekasih bagi Allah, Habibullah, takkan Allah tak terima kot? Doa kita yang Allah tahu nak terima sangat. Nabi confirm terima punya. Tengok apa lagi yang kamu nak minta. Tengok Nabi tawarkan kepada sahabat ni, tuan. Lalu baginda berkata, adakah permintaan selain daripada itu? Aku menjawab, hanya itu saja. Dia tak nak minta lebih. Dia nak minta untuk menemani Rasulullah masuk ke syurga. Maknanya dia nak masuk syurga bersama Rasulullah. Itu je. Tengok, kemudian baginda bersabda, kalau begitu perbanyakkanlah oleh kamu sujud. Kerana dengan hanya memintanya kepadaku sahaja, hal itu tidak mustahil akan terwujud. Maknanya nak sebut untuk supaya Al-Aslami ni dia dapat masuk bersama-sama Rasulullah ni, tuan, ke surganya, antaranya Nabi pesan kepada Al-Aslami, perbanyakkan sujud. Sujud itulah yang boleh menemani Rasulullah ketika nak masuk surga nanti. Nampak kan? Itulah permintaan sahabat, sangat hebat, tuan. Dia orang memang nampaklah mereka, bagi mereka akhirat dekat dengan mereka. Kita dunia ni dekat, jauh nampak akhirat ni, tak nampak langsung. Itu tak nampak kita. Itu kata tak beriman sangat sebenarnya kita ni. Iman kita tak berapa kuat sangat. Jadi orang yang kuat iman ni dia tak nampak lah. Jadi nampak akhirat. Itulah bagi mereka. Dan itulah didikan tarbiyah yang berkesan yang diberi oleh baginda kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian tajuk yang seterusnya kita akan lihat pada kuliah akan datang, insyaAllah. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Cuma saya